start. Okey, ada. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right. Dan selamat petang ucapkan kepada semua penonton-penonton. Okey. So, saya Ikmal Hisham daripada iFit Fisioterapi dan bersama saya Fazila Syam. Ya. Okey, so kami petang ni live akan sharekan mengenai sakit belakang. Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh terus tulis kat situ. Nak tanya soalan apa kan. So, supaya kami sempat nak jawab nanti. Right, okey. So kita masih tunggu lagi penonton-penonton kita yang lain. Okey, mana-mana yang ada mak, abang, ayah, siapa-siapalah saudara mara yang mempunyai masalah sakit belakang. Okey, boleh ajak diorang untuk tengok live ini. Sebab apa? 80% daripada populasi mempunyai masalah sakit belakang. Okey, dan masalah sakit belakang ni adalah nombor 2 tertinggi ya yang melihat yang berjumpa doktor. Okey. So sebab apa tinggi sangat ni? Okey, so kita akan bincangkanlah kenapa terlalu ramai sangat yang menghadapi masalah belakang ni. Okey. Right, so share kepada rakan-rakan anda yang mana yang menghadapi masalah ini. Okey, sama-sama kita kongsikan pada petang ini. Okey. Okey, selamat petang semua. Kita masih lagi menunggu rakan-rakan FB kita yang siapa yang tengah scroll FB tu stop kejap dekat kita punya page. Boleh tengok kita punya live hari ini berkenaan tajuk sakit belakang. Untuk anda ke kenalan ke siapa yang pernah menghadapi sakit belakang, boleh sama-sama kita tengok live kami pada petang ni. Kat sini kami ada share sikit lah, nak share beberapa fakta mengenai sakit belakang. Okey. Jangan segan-segan nak tag kawan-kawan semua, boleh sama-sama kita tonton live kita hari ini. Banyak info yang kami nak kongsikan pada petang ini berkenaan sakit belakang sebab ramai juga antara pesakit-pesakit yang datang ke kami punya center mengalami masalah sakit belakang. Dan sakit belakang ni pula tak mengenal usia. Jadi untuk anda semua kat luar sana, boleh sama-sama kita tonton live kita pada petang ini berkenaan masalah sakit belakang. So hari ni saya rasa kita boleh start Boleh. Ikmal, mengenai tajuk kita pada petang ni berkenaan masalah sakit belakang ataupun lebih dikenali dengan masalah back pain, low back pain, sakit leher dan apa-apa yang menjurus ke arah belakang. Belakang kita ni kalau kita tengok melihat kepada kita punya tulang belakang, bermula daripada kita punya tulang leher dan sampai ke bawah punggung. Ini adalah kawasan tulang belakang kita ataupun kita panggil dia spine. Jadi setiap level ni kebanyakan kita punya daripada masyarakat sendiri akan mengalami masalah sakit belakang, sama ada pada bahagian atas atau kita panggil dia upper back, pada bahagian pertengahan kita panggil dia middle back, dan pada bahagian bawah iaitu bahagian pinggang ke bawah kita panggil dia low back. So banyak masalah yang kita terima kat sini, antaranya ialah sakit pada bahagian upper back atau apa yang kita panggil pada area bahagian kawasan leher, dan juga pada bahagian low back iaitu pada kawasan pinggang. Okey. Jadi kau nak tambah? Okey. So selalu orang cakap sakit belakang je punca apa? Slip disc. Kan? Kita selalu dengar tu. Sakit belakang apa? Slip disc. Okey. Tapi tak semua sakit belakang adalah berkenaan dengan slip disc. Okey, dia ada beberapa lagi masalah lain. So kita kena check lah. Kita kena periksa betul-betul sama ada betulkah ia melibatkan disc ataupun tidak. Okey, dan kebiasaannya untuk masalah slip disc ni adalah masalah yang teruk lah, bukan masalah yang biasa-biasa lah. So kalau macam masalah slip disc ni biasa dia melibatkan kempas, sakit yang teramat sangat, tak boleh jalan, baring pun kadang-kadang boleh terasa sakit juga. Okay.
macam-macam lah sakitnya. Maksudnya sakit yang teramat sangat, bukan sakit yang biasa-biasa. Right. So okay, sakit belakang ni boleh berpunca daripada masalah otot sendiri. Okay, otot, sendi ataupun di situ sendiri. So 3 bahagian tu lah. Okay, right. Then sebelum tu nak tanya, jelas ke tak ni? Kalau jelas sendiri ni. boleh komen lah sama ada jelas atau tak. Takut tak dengar pula apa yang kami cakap ni. Okay, sebab penting ni, maklumat ni penting ni pada petang ni. Right. So saya sambung lah. Okay, so kalau otot, melibatkan otot, biasanya otot ni sama ada dia terlalu keras ataupun dia tercedera. Okay, kalau tercedera tu mungkinlah kita ada terjatuh ataupun kena langgar ke apa ke, na'udzubillah lah itu. Okey, dan satu lagi keras. Keras ni akibat macam kita kita berada dalam position yang tidak betul, posture yang tidak betul dalam keadaan yang terlalu lama. Okey, so kita maintain saja dalam position tu. Okey, dan menyebabkan otot kita rasa lenguh, penat dan lama kelamaan menyebabkan ia menjadi keras. Okey. So itulah yang biasa dialami oleh orang yang mempunyai masalah sakit belakang. Okey. So okey. So apakah punca-punca sakit belakang ni? Okey, punca-punca sakit belakang ni common lah. Kita yang paling senang sekali lah dalam masalah dengan posture ataupun kedudukan badan kita. Okey. So sebagai contoh, sebagai contoh, kita dalam keadaan duduk. So biasa kita permulaan waktu kita duduk, biasanya kita dalam keadaan yang tegak. Tetapi bila dah lama kelamaan, kita akan mula membongkok. Okey, bongkok dan makin membongkok. And then daripada situ kita akan mula rasa belakang kita rasa tak selesa. Okey, contoh di bahagian leher kita. Okey, kita rasa tak selesa. Okey. So esok kita repeat lagi benda yang sama. Duduk dan bongkok dan kita akan rasa lagi lenguh. Okey. Repeat setiap hari, lama kelamaan ia boleh menyebabkan sakit kepada bahagian leher kita. Okey. So bila kita biar lagi kata, oh ni sakit leher ni mungkin tersalah tidur. Okey, kita tak tahu padahal kita punya muscle dah keras dah kat belakang tu, tapi kita rasa oh mungkin tersalah tidur ni. So that's why lah sakit kan. Right. So sebenarnya muscle-muscle di bahagian belakang, otot-otot di bahagian leher tu dah lenguh. Okey, senang cerita lenguh, keras apa semua macam tu. Okey. Dan kita pula tak buat stretching, nak lembutkan dia balik. Okey. So itu menambahkan lagi punca kesakitan. Alright. Okey, so itu adalah masalah posture. So yang kedua adalah jatuh. Okey, punca yang kedua adalah jatuh. So jatuh ni contoh kalau bahagian pinggang kita, kalau kita terjatuh dalam keadaan duduk pun boleh menyebabkan kesakitan di situ. Okey, alright. So punca yang ketiga ada Syam. Okey, tadi balik kepada Cik Kemal kongsikan tadi, first daripada posture, second kepada trauma. Selain tu boleh disebabkan kita punya proses penuaan lah, usia kita juga. Jadi sakit belakang kadang-kadang ada orang sakit pada usia muda, dan kebanyakannya kalau kita menyebut pada usia, kebanyakannya bila kita meningkat usia 50-an ke atas, kita akan dapat proses penuaan. Dan penuaan tu bukan sekadar berlaku pada kulit, penuaan juga boleh berlaku pada kita punya kawasan sendi pada bahagian belakang lah. Jadi kebiasaannya pernah dengar pasal osteoarthritis. Okey, osteoarthritis juga boleh berlaku pada bahagian tulang belakang kita, atau kita akan lebih dikenali dengan nama dia spondylosis. Boleh dikenali dengan nama tu jugalah untuk masalah osteoarthritis di bahagian tulang belakang. Jadi itu salah satu punca dia jugalah. Proses penuaan berlaku pada tulang belakang ni pula macam mana dia jadi? Jadi sama juga macam kita tengok pada kulit, lama-lama dia makin mengedut semua kan. Jadi apabila berlaku pada tulang belakang kita, jadinya kita punya struktur pada tulang belakang kita ni akan berubah. Sama ada pada kita kawasan disk kita atau di antara tulang ni akan mengecil, ataupun dengan tambah lagi dengan aktiviti harian kita. So sendi-sendi kat sini akan menjadi semakin rapat dan menyukarkan untuk kita punya pergerakan, dan seterusnya akan mendatangkan sakit pada badan lah, pada belakang tersebut. Itu pada masalah berkenaan dengan usia. Seterusnya cara kerja kita. Cara kerja ni yang paling penting, sebabkan
Dia melibatkan posture, dia melibatkan trauma dan sebagainya. Satu lagi kebanyakan orang datang sakit pada kita cakap kerja apa, bukan kerja angkat berat pun, kerja duduk kat office. Duduk kat office pun boleh dapat sakit belakang. Ada orang dapat sakit belakang yang disebabkan muscle spasm ataupun muscle strain, tak ada masalah. Tapi kebanyakan daripada mereka mengalami masalah slip disc. Orang cakap slip disc ni sebab jatuh je kan, sebab angkat barang, tak semestinya. Okey, jadi slip disc ni boleh juga berlaku pada kita punya aktiviti seperti yang dicakap oleh Sarah Ikmal tadi, sebabkan posture kita tu. Jadi bila kita duduk, kita punya aktiviti kerja kita perlukan duduk dengan waktu yang lama, macam kerja memang 8 jam kita duduk dekat atas kursi saja tanpa membuat apa-apa, dengan posture lagi salah. Ni semua antara salah satu sebab yang boleh mendatangkan sakit belakang kita semua ya. Okey. Ada lagi nak tambah? Bagi dah sebentar lah. Okey. Seterusnya, simptom-simptom sakit belakang ni. Okey. Orang semua cakap macam mana sakit-sakit belakang ni sebenarnya? Sakit belakang ni kita ada banyak lah. Dia punya, kita panggil dia presentasi dia bermacam. Okey, first yang kebiasaannya sakit belakang localized. Localized tu sakit dekat bahagian pinggang ataupun bahagian atas leher. Tengok pada mana yang sakit. Dekat localized pada kawasan tersebut saja. Sakit dia boleh menyukarkan kita setiap kali nak bergerak, nak menunduk, nak bangun, ataupun sakit tu bila macam duduk lama baru kita sakit, ataupun sakit tu bila start kita nak bangun tu baru sakit. Jadi setiap sakit-sakit ini ada menunjukkan simptom sakit yang berbeza dan menunjukkan punca yang berbeza. Okey, sebab tu bila kita dapat masalah sakit belakang ni, jangan tunggu lama-lama, dapatkan rawatan dengan kadar segera. Jangan biarkan lama, sebab bila lama-lama dia akan melarat. Okey. Seterusnya, hikmat apa? Okey, so next adalah kebas. Okey, kebas pada bahagian kaki ke atau tangan. Okey, so kalau kita sakit di bahagian leher, so kebas boleh melibatkan bahagian tangan kita lah. Tapi kalau kita sakit di bahagian pinggang, okey, kebas kita akan rasa di bahagian kaki. Okey, alright. So itu adalah kaitan dia. Pinggang, ingat, pinggang ke kaki, leher ke tangan. Okey, tak ada orang sakit pinggang tapi kebas ke tangan. Itu pelik lah namanya. Right. So, kebas ni sebab apa? Sebabnya urat saraf kita, okey, urat saraf kita contoh yang warna-warna kuning ni, okey, dia tersepit. Okey, dia tersepit akibat daripada sama ada daripada disk ataupun daripada tulang ataupun daripada otot sekeliling itu sendirilah. Right. So bila bahagian saraf-saraf ini dah tersepit, dia akan membawa kepada bahagian kaki kita. Alright. So saraf yang daripada pinggang kita akan bawa kepada kaki, dan saraf daripada leher kita akan membawa kepada bahagian tangan kita. Okey. So itulah kita akan rasa kenapalah tangan ni kebas sangat, kenapalah kaki ni kebas sangat, sampai kadang-kadang tu jalan pun tak terasa, kan? Jalan kita pijak batu ni, batu tajam, tapi kadang-kadang kita tak boleh rasa batu tu. Aku pijak batu, sedar-sedar kaki dah luka. Macam tu. So memang bahayalah kalau dah melibatkan saraf ni. So dia rasa kita akan terganggu. Okey. Dan kadang-kadang kita sampai tak terasalah kaki kita, tangan kita. Dan dia lagi teruk sampai tangan kita jadi lemah, kaki kita jadi lemah. Okey, sebagai contoh dekat bahagian leher. Contoh dia dah kebas. Okey, dah kebas, kemudian dia akan jadi lemah. So lemah ni contohnya bila kita pegang gelas pun, kita tengah bawa kan, okay, tiba-tiba dia jatuh. Sebab apa? Kita tak sedar langsung kita lepas gelas tu sebenarnya. Sampai ke tahap itu sekali. Okay. So saraf ni pun memang penting lah dalam bahagian tubuh badan kita. Sebab kalau saraf ni tercedera, pelbagai masalah lagi akan timbul pada tubuh badan kita. Right. And then okay, tadi dah apa? Sakit satu tempat. Okay, sakit lagi apa? Punca kebas. Okey. Dan sekarang ni kita nak sharekan macam mana senaman yang kita boleh lakukan untuk masalah sakit belakang. Dan commonnya sakit belakang ni biasa di bahagian leher dengan bahagian pinggul kita lah. So kita akan share sedikitlah senaman-senaman ni. Okey, tapi kalau macam contoh tak rasa macam tak boleh nak follow, kenapa macam susah sangat, okey, boleh saja contact kepada kami. Tanya secara direct. So kita akan explain, terangkan, dan kita juga ada video-video senaman tu sendiri ya. Contoh kita ada untuk sakit belakang kita ada pelbagai senaman. Okey, so banyak kat situ
boleh search dekat YouTube kita di iFit Physiotherapy. Okey, YouTube boleh, Instagram boleh, Twitter boleh, Facebook lagi penuh. Kalau nak tengok, kita ada. Tak apa, kita memang ada ilmu, kita share. Kita tak ada simpan-simpan, okey. Right, so Syam, nak tunjuk terus? Okey, kita buat yang leher dulu lah. Kita buat yang leher dulu. Okey, so ni senaman yang paling mudah yang kita boleh buat untuk sakit leher. Okey. Okey. So, cara dia first, pastikan duduk dalam keadaan tegak lah. Okey, duduk dalam keadaan tegak, tak nak membungkuk. So, make sure badan tegak. Okey, satu lagi, kebiasaannya kalau macam sakit tu, kita akan terasa sama ada sebelah sini atau sebelah sini. Jarang berlaku sekali dua-dua. Okey, dia akan jadi pada bahagian sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Dia bergantung. Jadi, disebabkan tu kita kena, macam cikgu cakap tadi, kena lembutkan balik otot itu. So, sekarang nak tunjuk stretching dia. First, tangan yang katakan sakit kita belah bahu belah kanan. Cara dia, tangan belah kanan letak kat belakang. Macam ni. Okey. So, tangan sebelah lagi, kita bantu untuk tarik leher kita ke sini. Okey, sampai ada rasa tegang dekat area bahu belah kanan. Okey. Tahan 15 saat. Ulang 5 kali. Okey. Tahan lagi 1, 2, 15. Okey, ulang 5 kali. Sama juga kalau rasa pada belah kiri, tangan belah kiri letak pada belakang. Okey. Dan tangan belah kanan buat tarik. Okey, itu untuk yang bahu. Dan seperti biasa buat seperti tolehan. Toleh sama juga. Bila kita menoleh, tolak sampai yang rasa tegang dekat area leher dan bahu tu. Tolak, pastikan badan jangan ikut sekali. Sama juga. Toleh. Tahan 15 saat, ulang 5 kali. Buat kiri dan kanan, ikut mana yang rasa lagi tak selesa. Okey, seterusnya ni untuk pembetulan kita punya posture leher jugalah. Kebiasaannya kita sakit leher ni sebabkan kita punya posture leher kita menunduk macam ni. Kalau tak nampak daripada sisi, kita menunduk. So, kita nak tegakkan balik leher kita ni, nak bagi tegak, tak nak bagi menunduk. Cara dia, kita nak tunjuk double chin lah. Okey, cara dia bagus. Okey, cara dia, Saksikan. pastikan duduk sama juga. Dalam apa-apa posisi senaman, pastikan duduk tegak. Jangan biasakan membungkuk ya. Okay, so pastikan duduk tegak. And then satu jari kita letak kat dagu. Ni macam penunduk aras je lah. Penunjuk penanda. Okay, penanda aras. Okay, maaf. Okay, so letak pada, kalau tengok secara kemah kita buat. Okay, letak pada jari dan kita akan bawa leher kita. Kita tak nak menunduk dan kita tak nak mendongak. Pandang hadapan dan bawa ke belakang. Okey, ni nampak double chin. Okey, kalau kita nampak dari sisi, dia akan macam ni. Daripada kita ke depan, so kita akan bawa dia ke belakang. Okey, nampak? So, ini kita panggil dia bukan stretching. Ini senaman untuk kuatkan balik. Strengthenkan kita balik, kita punya otot yang pegang area leher. Untuk ini, kita tahan 10 saat, ulang 20 ke 30 kali. Ini lebih sikit. Okey, sekarang saya sampai pada Kemal untuk senaman belakang bawah. Okey, so kita teruskan dengan senaman untuk bahagian pinggang kita. Okey, bahagian pinggang kita. Right. So senaman ni sangatlah mudah. Sebab apa, dalam keadaan duduk boleh buat, dalam keadaan baring pun kita boleh buat. Okey, so kita tunjukkan yang paling mudah dan kita kata efektif lah untuk kita buat. Right, simple saja. Okey. So saya akan duduk di. Okey, sebelum tu kalau ada apa-apa persoalan boleh terus tanya kami. So kalau sempat kami akan jawab lah. InsyaAllah kami cuba jawab sebaik yang mungkin. Okey, so kita akan duduk di atas kursi atau di atas katil lah. So saya nak tunjukkan, saya duduk atas katil lah. Okey, dan badan kita dalam keadaan yang tegak. Okey. Right. Okey, maaf Okey, so simple saja, kita perlu pusingkan badan kita. Okey, macam mana nak pusingkan? Okey, satu tangan letak dekat lutut sebelah dan badan kita dalam keadaan yang tegak lah. Okey, satu lagi tangan kita capai mana-mana tempat yang ada. Contoh kalau macam ni, kita capai belakang katil. Kalau kat kerusi, kita capai kerusi. Okey, and then apa yang kita perlu buat? Okey, kita gunakan kekuatan dua-dua tangan kita untuk kita pusingkan badan kita. Alright. So kalau anda boleh dengar, ada bunyi pak-pak je tu kat belakang. Okey. So pop-pop tu kalau tak sakit biasanya tak ada masalah. Okey, biasanya memang lega lah lepas bunyi tu. Memang kita akan rasa
sedapnya badan. Okey. So tapi itu adalah untuk lega dia, tapi yang tujuan utamanya adalah otot di bahagian belakang kita. So tujuan dia, bila kita buat ni, kita kena tahan 15 saat. Okey, itu adalah kita kata masa yang diperlukan untuk otot kita memanjang semula. Okey, contoh kalau kita buat 10 saat, okay, kita tarik selama 10 saat, tapi sebenarnya 10 saat tu belum lagi cukup untuk masa kita betul-betul tarik sepanjang yang boleh. Okey, so masa yang terbaik adalah 15 saat hingga ke 30 saat. Right, so ulang sebanyak 5 kali. Okey, 5 kali. Okey, dah 15, okey, rehat 15. Okey, kalau nak buat silang pun tak apa. Okey, sebelah kiri dulu, dan sebelah kanan, lepas tu pusing balik sebelah kiri. Okey, simple saja. Kalau ada apa-apa persoalan, boleh tanya. Right. So so itu saja daripada kami. So kami menunggu soalan lah daripada anda. Kalau ada apa-apa persoalan, boleh ajukan kepada kami. Kami akan cuba menjawabnya lah. Okey. So kalau nak hubungi kami, anda boleh hubungi kami di talian 0149101310, ataupun anda boleh lawati Facebook kami di iFit Physio. Okey, so kat situ kalau anda nak PM boleh, nak komen dekat gambar-gambar pun boleh, nak like pun boleh. Kita adu-adukan lah. Kalau anda nak like apa semua boleh kat situ. Okey, jangan malu, jangan segan, tanya je. Lebih mudah. Okey. Dan kita ada website YouTube, subscribe. Okey, jangan lupa subscribe YouTube kita juga. Kat situ ada banyak senaman yang mungkin membantu untuk masalah yang tuan-puan hadapi. Alright. Okey, so kita juga ada laman web. Okey, laman web. Laman sesawang. Laman sesawang kita. Okey, iaitu di www.ifitphysiotherapy.com.my. Okey, kat situ anda boleh tengoklah beberapa info lagi kita sediakan. Mana location kami berada, nombor telefon kami, dan kat situ juga anda boleh nak book appointment dengan kami pun boleh kat situ. Okey. Right. So kami masih lagi menunggu soalan daripada anda. Okey, kalau ada soalan boleh terus tanya kepada kami, boleh komen di bawah ya. Okey. Okey ke semua? Okey. Okey. So saya nak tambah sikit lagi lah. Right. So bila ada masalah slip disc, so kalau slip disc ni kita batuk atau kita bersin, so ia akan meningkatkan lagi kesakitan kita di bahagian belakang. Okey, itu adalah salah satu tanda slip disc. Salah satu tanda anda mempunyai masalah dengan slip disc lah. Okey. Right. Okey, kalau tak ada, kami akhiri live kami pada petang ni dengan ucapan selamat petang dan assalamualaikum kepada semua yang menonton, dan terima kasih. Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.